wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kekuatan kepada kita dan izinnya sama-sama dapat kita berada di dalam suatu majlis ilmu. Dan seperti mana yang kita tahulah, majlis ilmu ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang banyak melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan yang kita tunjukkan ini, ia menjadi bukti yang besar untuk kita layak mendapat ganjaran yang telah ditawarkan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-hamba yang terpilih sebelum ini, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini kita sambung balik kita hadis. Pada kuliah yang lalu tu bulan Ramadan ini kita tazkirah, tak baca kitab sebelum Ramadan lah. Kita telah habis tentang hadis bainana ana amshi sami'tu rasul, hadis yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu surah ya ayyuhal muddassir tu. Kita telah cerita lah 2 kali kuliah, hadis itu baru habis. Jadi pada malam ni kita masuk pada hadis yang seterusnya di bawah tajuk yang baru, iaitu keadaan seseorang ketika mana sampai ajal maut. Maka kita tengok hadis-hadis di bawah ni, insya-Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah summa yamsahu wajhahu summa yaqulu Allahumma a'inni ala munkaratil maut aw sakaratil maut. Wa anha aidan qalat ma aghbitu ahadan bihawni mautin ba'da allazi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda hampir wafat dan di sisinya ada bejana yang berisi air. Dan baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu menyapu mukanya. Sesudah itu baginda berdoa, ya Tuhanku, berilah aku pertolongan terhadap penderitaan maut ataupun sakratul maut yang sedang aku hadapi ini. Dan daripada Aisyah juga katanya, aku tidak memandang elok atau merasa iri hati kepada sesiapa pun dengan sebab mudah dan ringannya sakratul maut yang dialaminya, sesudah aku melihat kesukaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakratul maut. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dan di bawah itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Baik, mengenai hadis ini menceritakan bagaimana saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kita baca ni diambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni umum kita tahulah merupakan ummul mukminin, ibu kepada orang mukmin, kerana dia merupakan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai perihal kehidupan Aisyah ni banyaklah nak disebut, cumanya yang masyhur menjadi contoh hubungan rumah tangga. Aisyah biasanya orang akan kait hubungan Nabi dengan Aisyah lah, segi romantik apa semua. Tak apalah, waktu tak semua kita tahu. Dan sebahagian kumpulan nasyid buat lagu dah mana romantik Aisyah dengan Rasulullah itu. Baik, itu tak apalah, kita tinggal. Yang keduanya, yang masyhurnya Aisyah ini adalah kerana batang tubuh dia itu turunnya ayat Al-Quran. Yang biasa kisah masyhur biasa kita dengar lah, kisah peristiwa ifki itu, fitnah terhadap diri dia, yang menyebabkan kata ulama
fitnah yang disebar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tu terhadap diri Aisyah, seolah-olah Nabi sendiri termakan. Sebab merujuk kepada kata-kata Aisyah, selepas pada tersebar fitnah terhadap diri aku di Madinah, Nabi ni seolah-olah tidak ada angin dah dengan aku. Tanya sepatah, jawab sepatah, tanya sepatah, jawab sepatah. Jadi merujuk pada kata-kata Aisyah itu, ulama buat kesimpulan peristiwa ifki ni seolah-olah Nabi sendiri termakan, sehingga turunnya ayat Al-Quran membersihkan diri Aisyah. Ni saya tak cerita pun, biasa kita dengar lah kisah fitnah tu dengan Safwan bin Mu'attal. Apalagi mengenai dengan diri Aisyah ni, banyak sejarah dia. Yang paling besarnya dan yang paling menyedihkan, kalau kita baca sejarah, Aisyah juga adalah orang yang terlibat dalam peperangan, dengan peperangan dalam sejarah Islam, iaitu peperangan Jamal lah. Peperangan Jamal. Peperangan Jamal ni tuan-tuan biasa baca kisah dia secara menyeluruh. Peperangan Jamal di antara kem Madinah yang diketuai oleh Aisyah dengan berperang dengan kem Sayyidina Ali. Nak cerita kot panjang. Isyak aku berapa isyak? 8.33. Nak ceritalah sikit. Riwayat dalam hal tu banyaklah daripada orang ni, daripada orang tu. Cumanya dalam sejarah ni kita perlu tapis lah. Di dalam Bidayah wan Nihayah, sebagian daripada Imam Tabari diriwayatkan daripada Saif bin Umar, peperangan Jamal ni yang berkait dengan diri Aisyah. Kita nak mula dengan mana ni? Secara umum kita tahu bahawasanya bila Sayyidina Osman mati dibunuh, ambil situlah. Kalau cerita bermula dengan peristiwa Sayyidina Osman dibunuh ni panjang. Umumnya kita tahu Sayyidina Osman mati dibunuh. Bila Osman mati dibunuh, 40 hari lebih Madinah ni tidak ada khalifah. Maka agak kelam kabut lah urusan kerajaan dan agak huru-hara lah di kalangan umat Islam. Kerana pada waktu tu mula berpecah kerana dibuat oleh musuh yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Ini orang punca buat huru-hara di zaman Sayyidina Osman, dia bawa-bawa. Imam Tabari kata musuh dalam selimut pada waktu tu yang berada di dalam pasukan Sayyidina Ali seramai 2,500 orang. Ni geng-geng hak buat huru-hara, termasuk geng-geng pemberontak yang ada lah. Jadi bila khalifah ni tidak ada, Sayyidina Osman mati dibunuh 40 hari lebih, khalifah tidak ada, urusan umat Islam agak kelang kabut, dan di kalangan mereka ni juga ada huru-hara sedikit sebanyak sebab matinya khalifah. Lalu kaum muslimin pada waktu itu memanggil 3 tokoh yang besar untuk ambil alih jawatan Sayyidina Osman. 3 tokoh yang besar ini orang Islam panggil adalah Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Sayyidina Ali, untuk dilantik menjadi khalifah seterusnya. Pada awalnya ditawarkan kepada Talhah, kepada Zubair. Ni Zubair, Talhah, Sayyidina Ali ni kita orang Melayu ni sinonim dah. Tahulah tentang level Sayyidina Ali tu. Tapi Talhah, Zubair bin Awam, walaupun jarang kita dengar nama dia, mereka pada waktu itu 3 orang ni mempunyai pengaruh tersendiri. Dan 3 orang yang dipanggil itu termasuk 10 yang dijamin masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena gambarkan ketiga-tiga ni level dia tinggi belaka. Walaupun di kalangan 3 orang ni hak biasa dengan mulut kita ni Sayyidina Ali lah, biasa dengan telinga kita ni. Tapi Zubair, Talhah merupakan tokoh yang besar juga. Jadi pada peringkat awal
Ditawarkan kepada Talhah, kepada Zubair. Talhah dan Zubair tolak jawatan ni, tak nak. Tak nak ambil. Maka calon yang ada adalah Ali. Lalu diberi kepada Ali. Dan Sayyidina Ali berpendapat, kalaulah dia ni tak ambil jawatan tu, tak ambil tanggungjawab untuk menjadi khalifah selepas pada tu, dibimbangi, takut-takut, makin huru-hara, makin kelang kabutlah di kalangan umat Islam. Maka Ali terpaksa mengambil jawatan tu. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi di dalam tulisan dia, dia menulis Sayyidina Ali mengambil tampuk kepimpinan dalam keadaan yang sukar, kerana umat Islam dah berpecah dah. Bila Ali jadi khalifah, masa berlalu, orang yang membunuh Sayyidina Osman belum lagi ditangkap dan belum lagi dijatuhi hukuman qisas. Dalam masa yang sama pula timbul cakap-cakap fitnah terhadap Sayyidina Ali yang mengatakan bahawasanya Ali telah melindungi orang yang membunuh Sayyidina Osman. Sebab dah jadi khalifah dah, masa berlalu dah, tangkapan tak dibuat. Maka adalah mulut-mulut ni bercakap Ali ni juga terlibat di hari pembunuhan terhadap Sayyidina Osman kerana Ali di belakang geng-geng pemberontak. Sebahagian di kalangan umat Islam termakan dengan fitnah tu, sebahagiannya tak termakan. Ditambah pula, dikuatkan lagi bila Ali menjadi khalifah, dia telah memecat gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman. Sehingga pada waktu itu Al-Mughirah bin Syu'bah, Hasan Ali, Al-Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali sendiri, Ibnu Abbas, masuk menasihati Sayyidina Ali supaya jangan berhentikan dan pecat gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman. Jangan. Sayyidina Ali dia target nak pecat 2 orang. Nak pecat tu bukan kerana ada kesalahan apa, tidak. Sayyidina Ali dia lebih mementingkan kepada keadilan. Kerana pada waktu itu timbul fitnah terhadap Sayyidina Osman. Yang punca boleh berlaku timbul fitnah itu, orang mengatakan Sayyidina Osman mengambil kesempatan di atas jawatan khalifah, duk lantik di kalangan kabilah dia je, bagi jawatan yang tinggi. Jadi menyebabkan kisah ni lah timbulnya geng-geng pemberontak apa semua fitnah terhadap Sayyidina Osman. Maka Ali nak reda dalam hal ni. Jadi bila dia naik khalifah, nak berhentikan gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman. Tu je, bukan kata benci apa tu, tidak. Maka target Sayyidina Ali 2 orang yang dia nak pecat, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ibnu Amir, Abdullah bin Amir, gubernur Mesir. Dia nak pecat 2 ni. Al-Mughirah, Al-Hasan bin Ali sendiri, Ibnu Abbas masuk nasihatkan kepada Ali, jangan pecat. Selagi mana mereka berbai'ah kepada kamu, jangan pecat. Sehinggalah sampai satu masa bila keadaan umat Islam ni dah reda dah damai dah, waktu tu tukarlah, nak tukar dengan siapa pun. Buat masa ni jangan. Jadi Sayyidina Ali tak dengar. Bukan tak dengar, dia ada pendirian dia kerana dia tu khalifah. Orang lain boleh dah nak bagi nasihat, tapi dia ada anger hak dia nampak tu. Maka Ali berpendapat dia berhentikan juga, kerana nak mengelak mudarat yang lebih besar, fitnah apa semua, dia berhentikan juga. Maka bila berhentikan gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman tu, makin kuatlah sakaan yang mengatakan Ali ni terlibat juga di hari pembunuhan terhadap Sayyidina Osman, yang mengatakan Ali di belakang geng-geng pemberontak. Maka huru-haralah sedikit. Sehinggalah bila jadi khalifah, Sayyidina Ali tidak buat apa-apa, takapan tak dibuat apa semua, cakap-cakap timbul fitnah terhadap diri dia. Maka pada waktu itu Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah keluar masuk berjumpa dengan Ali. Lalu 2 orang ni bagi tahu kepada Ali, wahai Ali, yubayyuka ala an tuqima hududallah. Zubair dan Talhah mengatakan, wahai Ali, kami akan berbai'ah dengan kamu, maknanya kami akan taat setia kepada kamu dengan satu syarat. Syaratnya ialah kamu kena menunaikan hudud Allah. Sebagai khalifah sekarang ini, kamu kena tunaikan hudud Allah. Talhah dan Zubair tanya, kamu tahu kan hak Allah Ta'ala itu apa dia? Hak Allah Ta'ala itu
bunuh balik orang yang membunuh Osman bin Affan. Talhah dan Zubair tuntut dalam hal ni. Bunuh balik. Kerana ini jalan yang damai untuk di kalangan umat Islam. Bila Talhah dan Zubair tekan Ali begitu, menyebabkan Sayyidina Ali kata, tidaklah aku ni jahil lebih daripada kamu, kata Ali, sehingga tak nampak hukum Allah tu. Aku nampak. Tapi nak tangkap orang yang bunuh Osman, nak tangkap macam mana? Di kalangan kita sahabat ni tak ada seorang pun yang menyaksikan hari Sayyidina Osman mati dibunuh. Kerana Osman tak bagi kita masuk dalam rumah dia. Waktu kita pernah cerita dulu, Abu Hurairah kumpulkan di kalangan para sahabat, begitu ramai bawa mari, kerana tahu geger pemberontak kepung rumah Sayyidina Osman. Abu Hurairah tahu dia kerah di kalangan para sahabat, bawa mari para sahabat menuju ke rumah Osman, nak lawan geng-geng pemberontak yang ada ni demi nak mempertahankan Osman. Tapi Sayyidina Osman melalui tingkat rumah dia nampak para sahabat begitu ramai. Osman kata, Abu Hurairah kerah balik di kalangan para sahabat, jangan masuk campur dalam hal ni. Apa nak jadi pada diri aku, biar aku hadap seorang diri je. Sayyidina Osman mengambil keputusan itu kerana tak nak berlaku pertumpahan darah yang begitu ramai. Kerana tak tahulah sampai tahap mereka ceroboh dalam rumah sehingga berlaku pembunuhan. Pada waktu itu orang duk kepung baru rumah. Sayyidina Osman kata, aku hadap seorang diri. Maka para sahabat undur kerana itu arahan daripada khalifah. Tak ada orang yang menyaksikan siapa yang bunuh Sayyidina Osman. Maka aku sebagai khalifah nak tangkap macam mana? Maka Ali kata, dalam hal ni kena tangguh dulu. Sayyidina Ali ambil keputusan, pendirian dia tangguh melaksanakan hudud kepada orang yang membunuh Osman. Bila Sayyidina Ali buat keputusan tangguh, maka bermulalah berpecah beberapa puak, berpecahlah di kalangan umat Islam. Sebahagiannya mereka menyokong Ali, sebahagian di kalangan umat Islam pada waktu itu menyokong Talhah dan Zubair bin Awam. Kerana tidak ada jalan yang lain untuk nak damaikan di kalangan kita melainkan tangkap orang yang bunuh Osman. Sebahagiannya sokong Ali, tangguh kerana tak tahu siapa yang bunuh. Bila berpecah begitu, Sayyidina Ali pun tak boleh nak buat apa. Maka waktu itu juga Talhah dan Zubair minta izin daripada Ali nak keluar untuk pergi ke Mekah, nak mengerjakan umrah. Kenapa nak pergi ke Mekah dua orang ini? Kerana dia dapat tahu di Mekah Aisyah masih berada di situ. Aisyah datang ke Mekah daripada Madinah menunaikan haji dan tak balik lagi waktu tu, masih berada di Mekah. Maka Talhah, Zubair dah tak boleh nak buat apa dah apa semua. Sayyidina Ali tetap dengan pendirian dia. Maka sudah tentulah pihak ini mencari tokoh untuk mengadu dalam hal ni. Maka Zubair dan Talhah minta izin Ali untuk keluar pergi ke Mekah dengan alasan nak buat umrah. Maka keluar mereka pergi umrah. Jumpa dengan Aisyah di sana, Ummul Mukminin, mengadu pada Aisyah dalam hal ni. Lalu Aisyah mengatakan, kaum yang jahat telah mencemari bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga terbunuhnya imam kaum muslimin yang tak berdosa. Maka Aisyah baca ayat, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Aisyah kata tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan-bisikan mereka melainkan bisikan itu menyuruh dalam perkara sedekah, menyuruh dalam perkara amal ma'ruf, menyuruh dalam perkara islahin bainan nas, mendamaikan di kalangan manusia. Cara nak damaikan di kalangan manusia pada waktu ini, Aisyah kata kena tangkap orang yang bunuh Osman. Bila Aisyah buat pendirian begitu, maka bermulalah gerakan daripada geng Madinah. Jadi ketua ia oleh Aisyah. Keluar beramai-ramai, Talhah, Zubair, Aisyah, Ummul Mukminin. Isteri-isteri Nabi yang lain ambil langkah berkecuali. Hafsah pada peringkat awalnya nak keluar juga. Bila mana Abdullah bin Umar, adik dia, menasihati kakak dia supaya jangan keluar, jangan terlibat dalam hal ni, biarlah Aisyah seorang. Maka isteri-isteri Nabi tak keluar, ambil langkah berkecuali. Maka dalam hal ni Aisyah saja, Talhah, Zubair bin Awam dan
di belakang mereka ini keluar daripada Madinah menuju ke Basrah. Sayyidina Osman ni pusat pentadbiran dia di Madinah. Bila Ali naik menjadi khalifah, pusat pentadbiran di Basrah. Ali berada di Basrah. Jadi Aisyah gerak ke Madinah. Kita kena keluar beramai-ramai tuntut pada Ali, tangkap juga orang yang bunuh Sayyidina Osman. Maka keluar ke Madinah. Dalam perjalanan ke Basrah, sampai di satu tempat yang dinamakan Hau'ab. Hau'ab ni dalam kawasan mata air Bani Amir. Bani Amir. Yang dinamakan Hau'ab. Dalam perjalanan nak pergi tu, sampai di tempat tu, tiba-tiba Aisyah dengar anjing ni salak dia. Anjing ni salak dia. Bila Aisyah dengar anjing ni salak dia di Hau'ab tu, maka dia teringat pesanan Nabi SAW. Nabi pernah menyebut, ayyatukum tambahu alaiha kilabul Hau'ab. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Walaupun ada sebahagian ulama mempertikaikan tentang kesahihan hadis ini, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani mensahihkan hadis ini. Ibnu Hajar mensahihkan hadis ini. Jadi Aisyah kata, Aisyah teringat Nabi pernah menyebut kepada mereka dulu, ayyatukum tambahu alaiha kilabul Hau'ab. Nabi kata ada di kalangan kamu ni, di kalangan kamu di situ, Nabi sebut pada isteri-isteri dia, ada di kalangan kamu yang suatu hari nanti akan disalak oleh seekor anjing di Hau'ab. Jadi Aisyah teringat dengan hadis tu, maka Aisyah kata, aku terpaksa batalkan hasrat ini dan terpaksa patah balik kerana teringat pesanan Nabi, anjing disalak aku di Hau'ab. Maka dah berlaku dalam hal ni, aku terpaksa balik, kata Aisyah, tak boleh keluar. Bila Aisyah buat keputusan untuk patah balik, batalkan hasrat untuk pergi ke Basrah tuntut pada Sayyidina Ali, lalu Talhah, Zubair mengatakan, moga-moga Allah Ta'ala damaikan di kalangan kita dengan asbab diri kamu, wahai ibu, wahai Ummul Mukminin. Kalau kamu batalkan hasrat ni, habis kita, habis rancangan kita. Tak terbelalah darah Uthman bin Affan. Kalau ibu batalkan hasrat ni untuk patah balik, habis, tak ada lah. Siapa yang boleh desak Sayyidina Ali kerana dia tu khalifah? Maka yang ada pada waktu tokoh yang besar adalah Aisyah. Bila Talhah, Zubair mengatakan begitu, maka Aisyah buat pendirian, teruskan juga, tak jadi patah balik, terus. Bila sampai ke Basrah, ramai ni Talhah, Zubair, Aisyah, ribu yang sebahagian besar di kalangan mereka bersenjata. Bila sampai di Basrah, dapat tahu kepada Ali geng Madinah telah sampai, yang di belakang Aisyah itu tentera yang bersenjata. Sehingga di kalangan para sahabat masuk menasihati Sayyidina Ali supaya jangan keluarkan pasukan untuk pergi bertanya hasrat Ummul Mukminin datang ke Basrah ni untuk apa. Jangan. Antara orang yang menasihati Ali pada waktu itu adalah Abdullah bin Salam, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari kata, jangan keluarkan pasukan pergi bertanya kepada Aisyah apa hasrat geng Madinah ni datang, jangan. Dibimbangi takut kamu hantar wakil untuk berjumpa dengan mereka, tak sempat nak bertanya, bertempur di kalangan kita, jangan. Abu Musa Asy'ari, Abdullah bin Salam nasihat Ali, sehingga Abu Musa Asy'ari kata, aku pernah mendengar Nabi sebut satakunu fitan, akan tiba suatu hari nanti fitnah di mana orang yang duduk lebih baik daripada berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya jangan masuk campur dalam hal perkara nak berkelahi ni, jangan. Duduk diam lebih baik. Abu Musa Asy'ari nasihat pada Ali, jangan. Sayyidina Ali dia khalifah, ribu mari ni, takkan duduk diam begitu ya. Dia ada pendirian dia. Dia kata tak apa, hantar wakil pergi bertanya.
Abdullah bin Abu Musa Asy'ari kata, kalau kita pergi tanya tiba-tiba tak sempat nak bertanya bertempur terus, mereka serang kita, nak buat macam mana? Ali kata pertahankan dirilah. Habis kalau nak pergi tanya apa? Yang datang itu adalah ummul mukminin, bukan orang biasa, bukan kecil-kecil orang. Sayyidina Ali kata tanyalah hasrat mari itu untuk apa? Kalau dia serang, pertahankan diri, jangan lawan. Lalu oleh kerana mereka ni tak sanggup, maka Ali menghantar 2 orang wakil sahabat yang lain. Ali hantar 2 orang wakil ini adalah Uthman bin Hunayf, Imran bin Husain. 2 orang ni Aisyah kenal, 2 orang sahabat Nabi ni. Bila 2 orang ni keluar, pergi bertanya kepada geng Madinah yang diketuai oleh Aisyah itu, Imran bin Husain, Uthman bin Hunayf mengatakan, tujuan apa ibu ni datang daripada tempat yang jauh sehingga sampai ke sini? Apa tujuan ibu sebenarnya ni? Sedangkan tempat ibu di Madinah tiba-tiba hari ini berada di Basrah. Aisyah mengatakan, aku tidak akan keluar melainkan di dalam pengetahuan anak-anak aku, kata Aisyah. Maknanya Aisyah kata setiap pergerakan aku ni orang Islam semua tahu aku di mana, aku di mana, aku di mana. Jadi mereka tanya tujuan apa ni, mari ramai-ramai. Lalu Aisyah baca ayat tadi. Aisyah kata la khaira fi, Al-Quran menyebut la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyak bisikan-bisikan mereka, melainkan bisikan itu menyuruh dalam perkara sedekah, menyuruh dalam perkara amal ma'ruf, menyuruh dalam perkara islahin bainan nas, mengislahkan di kalangan manusia. Cara nak mengislahkan di kalangan manusia pada hari ini, perlu tangkap orang yang membunuh Sayyidina Osman. Maka Aisyah kata, hasrat kami untuk desak pada Ali, tangkap orang yang bunuh Sayyidina Osman. Kalau kamu tanya pada Talhah, alasan yang sama, tanya pada Zubair pun sama juga. Tanya orang di belakang aku, sama juga hasrat mereka ini. Bila Aisyah buat pendirian begitu, wakil Ali balik, berjumpa dengan Ali, cerita hasrat ibu ni mari jauh, suruh tangkap orang yang bunuh Sayyidina Osman. Ali kata nak tangkap macam mana? Alasan Ali macam tadilah. Lalu terpaksa hantar wakil yang lain pula, pergi tanya macam mana nak buat tangkapan. Akhir sekali Sayyidina Ali hantar pula Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' bin Amr, tuan-tuan biasa dengar nama-nama sahabat ni. Jadi Al-Qa'qa' bin Amr pergi berjumpa dengan Aisyah, wakil pada Ali. Kata kalau nak desak supaya tangkap ibu Sayyidina Osman, cuba ibu ni bagi cadangan. Macam mana nak tangkap mereka ni? Macam mana nak buat ni? Aisyah kata tangkaplah. Baik, nak tangkap macam mana? Sebab di kalangan kita semua tak ada orang yang menyaksikan siapa yang bunuh Osman. Lalu Al-Qa'qa' bin Amr kata, baik, sekarang ini ibu berada di Basrah, diikuti daripada orang Madinah semua ni ramai. Sekarang ini di Basrah, salah seorang yang disyaki terlibat hari pembunuhan terhadap Sayyidina Osman, iaitu Khurquk bin Zuhair. Dia berada di Basrah ni. Sekarang ni dia menjadi ketua kabilah. Khurquk bin Zuhair salah seorang yang terlibat dalam bunuh Sayyidina Osman. Sekarang ibu berada di Basrah. Cuba geng Madinah pergi tangkap Khurquk bin Zuhair itu, boleh ke tak? Aisyah kata kalau nak tangkap dia ni, Khurquk bin Zuhair ni, dia dilindungi oleh kabilah dia. Kalau kita pergi tangkap ketua dia, bertempur pula di kalangan kita ni. Maka Al-Qa'qa' bin Amr kata, begitulah pada Ali. Bukan senang Ali nak ambil keputusan ni. Sebab tu Ali buat keputusan untuk tangguh dulu. Bukan senang nak tangkap mereka ni. Maka Al-Qa'qa' bin Amr cerita keadaan Ali, situasi Ali apa semua, menyebabkan di kalangan geng Madinah dapat tahu hal yang sebenar kenapa Ali tak tangkap orang bunuh Sayyidina Osman. Bila mereka dapat tahu, maka Al-Qa'qa' kata, kalau begitulah kita semua ni sokonglah Ali, tak perlulah nak
Bagi dia mengetah, maknanya bagi keputusan. Biar dia yang dia buat keputusan. Kita di bawah disokong khalifah kerana kita sendiri pun lantik dia. Apakah sokong? Jangan berbalah. Jadi bila mana saya mari pendek ceritanya, redalah di kalangan geng Madinah, dapat penjelasan daripada Al-Qa'qa' bin Amr. Aisyah pun reda, maka pihak Sayyidina Ali pun reda. Aisyah bercakap kepada geng Madinah yang bahawasanya kita semua ni sepatutnya perlu beri sokongan pada Ali, biarlah dia laksanakan tugas dia. Sayyidina Ali pun bercakap kepada pasukan dia bahawasanya Aisyah telah faham dah keadaan kita sebenar ni. Jadi mereka mari kita fahamkan mereka, maka taklah timbul perbalahan di kalangan kita. Aisyah pun berpuas hati, kita pun dah puas hati dah. Maka damailah di kalangan umat Islam pada hari itu. Habislah hak berdebat pasal Sayyidina Osman tu habis. Masing-masing faham. Maka Aisyah puas hati. Maka ambil keputusan untuk nak balik ke Madinah. Oleh kerana perjalanan daripada Basrah ke Madinah ni jauh. Sampai di satu tempat, geng Madinah ni, Aisyah kata berhenti sini, kita bermalam di sini. Bermalam di satu tempat yang berhampiran dengan Basrah. Bila mana keluar menuju balik ke Madinah lah. Bila bermalam di situ, maka di kalangan musuh jadi ketuai oleh Abdullah bin Sabah, mereka mengatakan yang sebenarnya kita bunuh Osman, nak suruh berlaku pergaduhan di kalangan para sahabat. Kita bunuh Osman ni, nak suruh geng-geng sahabat ni berperang sama-sama dia. Tiba-tiba bunuh Sayyidina Osman, tak bergaduh pula. Bibit-bibit perbalahan tu berlaku, tapi tak sehingga tak apa bertempur di kalangan mereka. Hasrat kita bunuh, nak suruh mereka bertempur sama-sama sendiri, tapi damai pula. Maka di kalangan musuh mengatakan, nak buat macam mana, nak suruh berperang juga. Maka bangun salah seorang pengikut Abdullah bin Sabah mengatakan, kalau begitu kita bunuh pula khalifah seterusnya, iaitu Ali. Abdullah bin Sabah kata, ni cadangan yang gila. Kita tentera musuh menyelinap masuk duduk dalam pasukan Ali, tiba-tiba kita nak bunuh ketua dia. Sudah tentu mereka akan tahu siapa musuh dia sebenar, dan mereka akan serang kita balik, bunuh kita balik, kerana mereka ni sangat ramai. Kita hanya 2,500 orang je. Tak boleh. Bunuh khalifah seterusnya, hancur kita, tak boleh. Maka pada malam itulah mereka ni mengambil kesempatan, sebahagian di kalangan tentera musuh buat serangan hendak kepada kem Aisyah yang bermalam di situ. Sebahagian di kalangan mereka ni pula menyerang kem Sayyidina Ali. Sebahagian tentera musuh ni serang kem Aisyah, hak bermalam di situ. Sebahagian di kalangan tentera Abdullah bin Sabah ni mereka buat serangan pula pada pihak Sayyidina Ali. Dan serangan ini dibuat secara serentak. Bila dibuat secara serentak, Aisyah dapat serangan tersebut, maka mereka menyangka serangan ini mungkin datang daripada pihak Ali. Kerana mungkin mereka tak puas hati kerana kita desak supaya tangkap orang yang bunuh Sayyidina Osman. Kem Sayyidina Ali juga dapat serangan tersebut pada malam tu. Maka mereka menyangka serangan ini tak ada daripada orang lain dah, melainkan daripada geng Madinah, jadi ketuai oleh Aisyah. Yang mungkin mereka tak puas hati dengan penjelasan kita, pura-pura untuk patah balik ke Madinah, kemudian patah balik menyerang kita. Bila timbul sakaan begitu di antara kedua-dua pihak, maka berlakulah peperangan yang menyedihkan di dalam sejarah Islam. Jadi namakan dengan peperangan Jamal di antara kem Madinah dan kem Sayyidina Ali. Jadi dah pengikut-pengikut yang begitu ramai bertempur, maka di kalangan orang-orang atas nak tahan benda ni tak boleh. Berperang di kalangan sama-sama umat Islam. Apa yang paling menyedihkan, orang Islam yang mati, dan yang sangat menyedihkan lagi, dalam peperangan Jamal ini Talhah bin Ubaidillah terbunuh, Zubair bin Awam terbunuh. Dua orang nama besar ni
yang dijamin masuk syurga, 10 jadi dijamin masuk syurga oleh Nabi. Sepatutnya mereka ini syahid dalam mempertahankan agama dan mempertahankan Nabi SAW, tapi telah terbunuh di dalam peperangan sesama umat Islam. Talhah mati, Zubair mati dalam peperangan. Dalam Bidayah wa Nihayah menyebut dah tak boleh nak kawal bertempur di kalangan umat Islam ni, sehingga Sayyidina Ali naik kuda, naik kuda, tengah-tengah berlari kuda ni, tiba-tiba nampak mayat Talhah tersembang di atas pasir, telah mati, dibunuh dah. Menyebabkan Ali berhenti kuda dan turun, lalu Ali mengangkat mayat Talhah. Talhah bin Ubaidillah ni sebelum berlaku pertempuran itu duduk dalam keadaan yang sayu dah, dalam keadaan berduka cita dah, dalam keadaan rasa sedih dah. Bila ditanya kepada dia, ya Aba Muhammad, gelaran Talhah ni ya Aba Muhammad, kenapa nampak wajahmu ni berduka cita? Talhah mengatakan, kunnan wahidah ala man siwana, kunnan yadan wahidah ala man siwana. Kata Talhah, aku memikirkan yang kita ni dahulu bagaikan satu tangan yang sama menentang musuh-musuh kita, kata Talhah. Tapi sekarang ini bagaikan dua bukit yang akan bertempur di antara satu sama lain. Namun aku tak boleh buat apa-apa, kata Talhah. Tak boleh nak buat apa, tidak ada pilihan bagi diriku melainkan sehingga ditumpahnya darahku ini demi membela darah Uthman bin Affan. Duk termenung dah Talhah, bertempur di antara, bertempur sungguh, mati dia, dibunuh. Sehingga Ali mengangkat mayat dia, sapuh pasir di muka Talhah. Sayyidina Ali menangis. Ali mengatakan, ya Aba Muhammad, ya'izzu alayya an araka majdulan tahta nujumis sama ila Allahi ashku ajzi wa bajri ya laitani mittu qabla hadzal yawm bi 20 sanah, kata Ali. Ali angkat mayat Talhah yang tersembah sapuh pasir di muka dia. Ali mengatakan, ya Aba Muhammad, betapa beratnya perasaan aku ini bila mana melihat engkau telah dibunuh di bawah bintang-bintang langit. Ilallahi ashku ajzi wa bajri, kepada Allah lah aku mengadu betapa lemahnya diri aku ini, kata Ali. Ya laitani mittu qabla hadzal yawm bi 20 sanah. Alangkah indahnya kalaulah aku ni dah mati 20 tahun yang lalu, supaya aku tak terlibat dengan fitnah, tak terlibat dengan hal ni, kata Ali. Tengah-tengah duk sedih tengok mayat Talhah tu, tiba-tiba mari seorang tentera Ali bagi tahu, ya Aba Hasan, ubashiru qataltu Zubair. Tentera Ali mari mengatakan, wahai ayah kepada Hasan, Sayyidina Ali lah, aku nak bagi berita gembira kepada kamu. Kami di kalangan pasukan Ali telah bunuh Zubair bin Awam dah. Kami telah bunuh dah Zubair bin Awam. Ubashiru qataltu Zubair, kata mereka, aku nak bagi khabar gembira kepadamu wahai Abu Hasan, bahawasanya kami telah membunuh Zubair. Bila Ali dengar Zubair telah dibunuh, tengah-tengah duk paku mayat Talhah, orang mari cerita kata Zubair mati dibunuh dah. Lalu Ali mengatakan, kamu bagi tahu berita gembira kepada aku dengan membunuh Zubair. Maka Ali mengatakan, ubashiruka binar, aku bagi pula berita gembira kepada kamu semua dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentera Ali kata, hei, kenapa neraka pula? Kami berperang kerana mempertahanmu wahai Ali. Kami membunuh Zubair kerana mempertahankan kamu wahai Ali. Kenapa kami pula tiba-tiba ke neraka pula? Sayyidina Ali kata, ubashiruka binnar, mu bagi tahu khabar gembira kepada aku dengan membunuh Zubair, aku bagi tahu khabar gembira kepadamu dengan neraka Allah Taala. Kenapa? Kerana aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, basyiru qatala ibnu Safiyah bin nar. Kerana Nabi menyebut kepada aku dulu, aku pernah mendengar Nabi sebut, Nabi kata, khabarkan berita,
khabarkan kepada orang yang membunuh Ibnu Safiyah, anak kepada Safiyah, iaitu Zubair bin Awam, dengan neraka Allah Ta'ala. Walaupun Nabi sebut dah dulu Zubair ni mati dibunuh, Nabi kata basyiru qatala Ibnu Safiyah bin nar, bagi tahu khabar kepada orang yang membunuh Ibnu Safiyah dengan neraka Allah Ta'ala. Ni aku bagi tahu, kata Ali, ubasyiruka bin nar. Terduduk, lalu datang seorang lagi pasukan Ali, bawa pedang Zubair sebagai bukti yang Zubair telah mati dibunuh lah. Dulu kan berperang kan, kalau siapa boleh pegang senjata tu menunjukkan orang tu dah ditawar ataupun dah mati dah. Bawa ya Abu Hasan, ni pedang Zubair ni, kami telah bunuh dah dia, ni sebagai bukti. Ali tengok pedang Zubair, Ali ambil. Sayyidina Ali kata pedang inilah yang dahulunya banyak menghilangkan duka cita di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan pedang inilah yang sentiasa berperang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hari ini tuan empunya pedang ini telah mati dibunuh oleh pasukan Ali. Ali menyebut likulli nabiyyin, Nabi sebut dalam hadis likulli nabiyyin hawariyah, setiap di kalangan nabi-nabi itu ada pengawalnya. Wahawari az-Zubair, kata Nabi, pengawal aku adalah Zubair bin Awam. Kamu bunuh Zubair. Matinya Zubair, matinya Talhah dalam peperangan ni. Sayyidina Ali menangis, Aisyah pun menangis, kerana mereka tahu mereka telah dimainkan oleh musuh di tengah. Lalu Sayyidina Ali ambil Aisyah, ibu Ummul Mukminin, dalam keadaan bersedih, balik hantar ke Madinah. Riwayat kata Aisyah ni menangis sehingga basah pakaian dia, kerana terkenal dengan dia telah melanggar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana keluar pergi ke Basrah tuntut pada Ali. Tapi kalau ditanya kepada Aisyah tujuan apa keluar itu, tujuan Aisyah ni sangatlah murni dan sangatlah mulia, kerana nak membela tumpahnya darah Sayyidina Osman bin Affan. Tapi terjadi begitu dalam sejarah. Apapun kita ahli sunnah menilai dalam sejarah ini, kita tak berpihak pada mana-mana, melainkan kita mengangkat ke semua di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian aliran menggunakan cerita ini untuk mengangkat ni, menghina di kalangan ni, mengangkat Sayyidina Ali, hina di kalangan Talhah, mengangkat Talhah, hina Sayyidina. Kita ahli sunnah diajar berlakunya salah silap yang mungkin, kerana ini adalah ijtihad politik di kalangan mereka. Semuanya nak buat tujuan yang baik, tapi berlaku begitu. Maka di antara yang terlibat itu adalah nama-nama besar, 10 jadi jamin masuk syurga oleh Nabi SAW. Maka dalam hal ni kita kata tak ada siapa yang bersalah, kerana ijtihad politik di kalangan mereka. Ini je. Cuma apa yang kita boleh ambil dalam hal ni adalah pengajaran. Umat Islam dalam sejarah pernah berlaku bertempur di antara satu sama lain kerana musuh main di tengah. Maka begitulah dunia Islam hari ini pun kadang-kadang berperang sesama sendiri. Nak berebut kuasa, berperang sama sendiri, hak kenyangnya orang tengah. Amerika ke, Israel ke, tak kira lah, Rusia ke. Ni hari ni Sudan, sama-sama rakyat sendiri, sama-sama orang negara tu berperang. Last sekali, akhir sekali kita tengok dalam hal ni hak dapat untungnya musuh. Sudah tentulah pengamal apa semua di kalangan awam mereka akan masuk. Sudan ni minyak banyak, kita yang rugi. Bertumbuklah alu dengan lesung, hak kenyangnya ikan. Lesung berkawan baik, lesung dengan alu ni berkawan baik. Kalau lesung ada, alu tak ada, tak boleh buat kerja. Kalau alu ada, lesung tak ada, tak boleh buat kerja juga. Berkawan baik, kena duduk sekali. Tapi bila bertumbuk dua tu, akhir sekali ikan hak kenyang. Ambil kunyit, ambil garam, bertumbuk alu dengan lesung, degung, hasil tumbukan tu boleh ikut ikan. Orang siapa ikut ikan, orang goreng. Jadi baloh sama-sama kita, akhir sekali hak utuh musuh di tengah. Kita pernah ambil pengajaran. Cuma dalam hal ni tak boleh nak salahkan sesiapa.
Dia di antara kisah yang sedih lah. Dia panggil Tarikhul Fitan. Sejarah fitnah di kalangan para sahabat Nabi SAW. Apapun tak boleh nak nampak siapa-siapa betul, siapa salah dalam hal ini. Semuanya di kalangan mereka yang mulia, yang Nabi sebut khairun nasi qarni summal ladzina yarmu summal ladzina yarmu. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah generasi aku. Dan Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca di kalangan para sahabat Nabi, sahabat-sahabatku kata Nabi. Jangan kamu cerca. Maka dalam hal ini kita tak boleh nak lihat semuanya adalah tergolong di kalangan orang yang baik. Tapi kita ambil pengajaran dalam kisah yang kita kongsi ini. Itu sedikit sebanyak tentang perihal kehidupan Aisyah radhiyallahu anha. Insya-Allah tentang mata hadis ini mungkin kita akan sambung pada kuliah yang akan datanglah, tentang Aisyah menceritakan aku melihat di saat Nabi menghadapi sakaratul maut, macam mana keadaannya. Kita akan cerita balik kisah-kisah ketika mana kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhenti setakat itu dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.